Adakah namanya perempuan tetapi lelaki yang masuk? Adakah kerani kedua mencatkan jari? Adakah kerani ketiga mencopkan kertas undi? Pastikan tiada pen di tangan dia. Adakah pengundi pangkal dalam masa yang panjang? Adakah undi tersebut masuk ke peti undi? Inilah paling penting. Okey. So ini polling agent borang 753, contoh corak berdetik, teleshift borang 13. Inilah polling agent yang biasa orang akan digunakan dalam semasa tugas. Okey. So apakah tugas untuk counting agent? Ini salah ini. Selepas ini counting agent dia perlu masuk ke saluran kami sendiri pada pukul 5 dan pukul 6 itu saluran akan ditutup untuk undi. So selepas pukul 6 mereka akan susun meja. Okey, ini juga salah. Lepas 6 petang bukan 5 petang. Okey. So counting agent mengira undi. Lepas 6 petang kali ini special sikit. Dulu adalah 5 petang dia baru tutup untuk orang mengundi. So kali ini special dia buka sampai pukul 6. So lepas 6 petang mereka akan beri masa untuk rehat dan susunkan meja semula untuk mengira undi. Mesti mau ingat jangan tinggal saluran anda, iaitu kami undi di kelas. So jangan tinggalkan kelas anda sesuka hati. Mesti mau di dalam kelas, jangan biar mereka macam tidak mungkin dia akan tukar itu tong peti undi ke kami nak cegahkan. Okey, mesti mau ingat dalam proses kira kertas undi 10 keping. So dia 10 keping dia ikat satu. So gabungkan 10 keping itu dia ikat lagi jadi 100. So apa yang kami perlu memerhatikan iaitu jangan biar mereka kira sampai 9 keping saja sudah ikat. Okey, yang penting 10 keping. Selepas dapat borang 14, inilah adalah paling penting. Borang 14 serah kepada ketua pejabat. So inilah plan untuk semasa mengira undi. Okey, so ini peti undi akan tuang di sini. Lepas itu undi belum dikira, calon kalau dia akan buka undi. Oh, ini undi untuk A, calon A. Okay, dia akan masuk sini. Untuk calon B akan masuk sini. So sekira buka, oh ini tak tahu untuk undi calon A ke atau calon B. Okey, dia akan masuk ke undi ragu. Okey, kalau sekiranya buka itu kertas undi dia cakap, oh ini sudah ditolak. Okey, semua counting agent setuju? Setuju. Okey, dia akan masuk undi ditolak. Okey. So, borang yang akan digunakan counting agent, borang 757 mengesahkan kertas undi. So, borang 757 adalah mesti mau match dengan tadi punya telefon telefon yang kami kasih. So mesti mau match dengan pihak SPR punya. Berapa kertas undi sudah keluar? So tadi punya teleshift mesti untuk kami boleh semak lah. Okey, selepas itu borang 764 ternyata awal mengiraan undi. Borang 14 inilah paling penting kerana inilah adalah keputusan rasmi pengundian. Sebarang ada nak masukkan ke mahkamah, bicara ke, kami guna borang 14. So borang 14 mesti mau bawa keluar dan serah kepada ketua pejabat. Selepas itu buku panduan undi ragu akan digunakan. So counting agent boleh meminta ulang pengiraan kertas undi semula sekiranya perbezaan dalam 4%. Contoh perbezaan antara calon kertas undi terbanyak tolak kertas undi yang kedua banyak dibahagikan jumlah undi. So kami tengok contoh itu 230 tolak 213 dibahagikan jumlah undi 443 darab 100%. So menjadi 3.8%. So
Counting agent ada satu kali kuasa untuk minta ulang kira satu kali. Ada kuasa satu kali saja lah. So tetapi KTM ada banyak kali lah, dia boleh kira banyak kali. Okey, inilah adalah contoh 757. Okey, so ini contoh 764. Itu penyata awal pengiraan undi. Ini adalah paling penting dan selepas itu keputusan keluar, sudah semua confirm, so dia akan tulis isikan orang ini. So akan serah kepada setiap counting agent. Setiap counting agent mesti mau serahkan balik kepada ketua pejabat. Okey, ini contoh. So selepas isi semua sudah confirm, dia akan panggil counting agent, isi nama, IC, parti, tanda tangan setiap wakil counting agent setiap parti masing-masing lah. Okey, selepas itu kertas undi akan masuk ke satu peti dan juga akan seal. Okey, akan seal. So selepas ini sudah seal, semua counting agent dari parti masing-masing akan tanda tangan di sini. Okey, so inilah adalah contoh undi yang boleh diterima. Yang penting kami nak tengok ada chop. So dia punya niat nak undi siapa. Boleh tiga, boleh bulat, boleh presa. Okey, ini juga segi 4, segi 3, bulat yang tebal. Okey, ini juga akan diterima. Walaupun kami tengok sini dia ada satu bulat di sini, ada star di sini, tetapi dia ada niat untuk undi kepada calon ini. So inilah adalah satu kertas undi yang boleh diterima. Yang penting ada niat itu dan dia ada tanda di kurungan. Okey, ini juga ada dalam, walaupun dia di sini, okey, tapi dia tanda di sini, tanda di sini, tanda di sini juga akan diterima kerana dia ada itu niat nak undi calon tersebut. Okey, kami tengok sini. Okey, so kami tengok sini perbezaan dengan sebelum punya. So dia sini ada dua tanda. Ini juga boleh diterima. Okey. Okey, tadi kami tengok adalah 2, so sekarang dia tunjuk 3. Ketiga itu juga boleh diterima. Okey, dia tanda 3. 1, 2, 3. Inilah sudah confirm lah. Dia nak undi dia. Okey. Okey, so kami tengok sekiranya dia tanda mana-mana, sekiranya dia dalam kurungan ini. Dalam kurungan ini, so dia akan dijadi satu kertas undi yang tidak boleh diterima. Okey. Ini juga. Okey. Dia tanda di sini, tapi dia nyaris nak keluar. Keluar ke tempat lain. Okey. So ini nyarisnya tetapi dia dalam kurungan ini. Okey. So dikira boleh diterima. Okey, ini juga. Okey, walaupun anda tengok sini dia ada goyah sikit. So sini juga dia ada goyah sikit. Okey, so ini boleh diterima. Goyah sedikit boleh diterima. Okey, okey, ini juga boleh diterima walaupun sini ada kotor sikit, tapi dia ada isi di sini. Okey, dia adalah undi ke calon tersebut. Okey, undi tidak boleh diterima. Okey, ini kenapa tak boleh diterima? Okey, yang penting kerana sini tak ada chop. Tak ada chop. Okey, ini juga kerana kami tak tahu dia nak undi mana satu calon. Ini juga dua tanda di dua tempat calon. Okey, ini juga kerana dia. Okey, kalau kurung sini sudah dua kawasan undi. Okey, ini di belakang kertas undi. Dia undi di belakang kertas undi juga tak boleh. Okey.
Lepas itu, oke, sini dia dua tanda, dua calon. So ini tidak boleh diterima. Oke, yang itu kertas undi yang diisikan nama ke nombor ke, so tidak diterima. Oke, walaupun, oke kami tengok sini, walaupun dia tanda sini, tetapi dia tulis sini chin, oke, so juga tidak boleh diterima. Dia akan jadi uji rosa. Oke, lukis, oke. Sini macam dua tanda, lagi dia lukis itu rumah, oke. Ini juga orang, oke, so dia sini ada tulis, kami tengok sini dia tulis, oke, penipu. Atau sini dia tulis bodoh ke, semua perkataan ini tidak boleh diterima. Oke, so kami tengok sini, dia punya undi rosa banyak, oke, rosa banyak. So dikoyak, dan kerana kami tak dapat tengok itu nombor siri, nombor siri ada nombor siri di sini, oke, kami tak dapat tengok itu nombor siri. So itu adakah jadi satu kertas undi yang rosa. So yang penting kami nak confirm itu mesti ada nombor siri, so baru boleh diterima. Oke, so seperti ini ada nombor siri. Oke, ada nombor siri. Oke, itu saja. Selamat berjuang, thank you. OK， 在这里最重要的就是我们要跟这个Ketua Tempat Pengundi有一个很好的关系然后在里面呢，我们就尽量是配合，互相配合，因为有打好关系呢，他们就不会怎样的很防备我们这样。其实我们最重要的是要跟他们合作，跟这个 KTM 合作之后，如果又遇到什么问题的话呢，就可以找我们的这个Ketua Pejabat。然后通过 silent 你的电话，不过通过 WhatsApp 跟你的Ketua Pejabat 沟通，然后Ketua Pejabat 会进来协助大家解决这个问题。然后有任何疑问的话也可以联络这个Ketua Pejabat。好 ，OK， 祝大家顺利。OK， 谢谢。